Demikianlah tadi video menarik daripada TUDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke Karnival Kejaya Usahawan Wanita Peringkat Negeri Kedah 2021. Nama saya Adi Effendi, pengacara anda untuk majlis yang penuh bermakna ini. Bagi pihak barisan penganjur, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian kerana sudi bersama-sama kami di pagi Ahad yang serba indah ini, sama ada dalam ruangan Zoom ini ataupun yang sedang menonton melalui pautan Facebook Live. Terima kasih banyak. Majlis juga berbesar hati menerima kunjungan daripada tetamu-tetamu kita pada pagi ini yang bahagia Dr. Aisyah Azira binti Haji Abdul Aziz, Pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah, Yang Bersama Tuan Muhammad Harun Osman, Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Kedah, Yang Bahagia Datuk Zulkifli Ishak, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan, Pegawai-pegawai Tadbir Kerajaan Negeri Kedah, Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kedah dan Perkeso, para panel dan moderator. Terima kasih di atas kesudian menghadiri majlis kita hari ini. Puan-puan dan tuan-tuan, para hadirin sekalian, hari ini adalah hari kedua webinar Karnival Kejaya dan Usahawan Wanita ini, satu inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia dengan usaha Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Kedah. Semalam kita dah dengar 5 orang ahli panel dan para pensyarah jemputan kita yang telah berbesar hati berkongsi pengetahuan, pengalaman dan maklumat berkenaan keusahawanan. Hari ini pula kita akan menyajikan kepada para hadirin sekalian para pensyarah jemputan yang sama hebat, sama mantap, tapi kali ini kita fokus pula kepada bidang kerjaya. Semalam 5 ahli panel, hari ini lagi 4 untuk menganjurkan majlis seperti ini dan menjemput 9 orang ahli panel yang diketahui oleh seorang moderator yang sangat berkaliber, bukannya mudah. Jadi dengan itu majlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kebajikan Negeri Kedah, Pejabat Menteri Besar Negeri Kedah, Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Kedah dan Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan. Terima kasih juga yang tidak terhingga diucapkan kepada kepada para penaja webinar ini iaitu Gedung Perkakas Sukan Al Ihsan Sports dan juga Pasaraya Econsave Cash and Carry. Terima kasih banyak. Sedikit kepada yang baru saja menyertai kami pada pagi ini, mungkin ingin saya berikan sedikit pesanan lah ya. Pertama, saya tuan-tuan dan puan-puan akan di-mutekan, akan disenyapkan mikrofon ini oleh admin. Namun begitu sekiranya ada yang terlepas, jadi mintalah jasa baik tuan-tuan dan puan-puan supaya perjalanan kami berjalan lancar daripada mula sampai ke habis dan tidak ada apa-apa gangguan. Tolong pastikan mikrofonnya mute ya. Kepada yang kurang arif dengan Zoom ni, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pergi ke bawah skrin, ke sebelah kiri ada gambar mikrofon, lambang mikrofon, tekankan sehingga ada palang merentas mikrofon tersebut dan minta kekal mute. Kalau ada apa-apa soalan nak ditanyakan kepada ahli-ahli panel, bolehlah type di ruangan chat ataupun yang melalui Facebook, yang menonton melalui Facebook bolehlah bertanya dengan memberikan komen di ruangan komen ya. Dan kedua, untuk memeriahkan lagi majlis dan sebagai tanda hormat kita kepada ahli-ahli panel, saya nak minta lah tuan-tuan dan puan di dalam majlis ilmu ni lah ya kan, kalau boleh dibuka video, onkan video tu supaya kita boleh bersemuka ya, lagi seronok lah. Lagipun kalaulah ada kita nak ambil gambar kan, jadi tak adalah nampak ada semua petak-petak hitam saja kan. Jadi kalau boleh, kalaulah ada kelapangan, minta on video tu. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menonton persembahan multimedia khas daripada Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kedah dan juga daripada Natural Sendirian Berhad. Dipersilakan. Sebuah negara maju memerlukan rakyatnya mempunyai daya upaya untuk memperkasakan diri dan ekosistem di sekelilingnya. Lelaki dan wanita, kedua-duanya merupakan nadi dan aset penting dalam pembangunan negara.
Di tempat kerja pula, saya amat berharap supaya wanita turut diberi peluang yang sama rata, misalnya dari segi kenaikan pangkat dan mengisi jawatan strategik. Khasnya jawatan di peringkat membuat keputusan memandangkan ramai wanita mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang dan kemahiran yang tinggi pada masa kini. Pada pandangan saya tentang kesesamaan gender adalah saya seorang suami yang mempunyai seorang isteri saya bekerja, saya juga bekerja. Dalam soal rumah tangga ni kami mengamalkan konsep shared responsibility. Kalau isteri saya penat, saya menguruskan semua kerja rumah. Begitu juga sebaliknya. Bagi saya tak ada masalah lah. Hello, adik manis. Nak pergi mana tu? Nak abang temankan ke? Hello, excuse me. Have you never seen a woman before? Pernah lah. Hoi, buat apa ni? Jangan ganggu perempuan macam ni. Bayangkan, adik kamu, kakak kamu, mak kamu kena ganggu macam ni. Macam mana? Fikir tengok. Jadi, untuk terus maju ke hadapan dan mencapai kesejahteraan ini, marilah kita sama-sama berganding bahu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing secara harmoni. Baiklah para hadirin sekalian, marilah kita teruskan dengan sesi kita hari ini, sesi ketiga sepanjang webinar ini. Sempena Karnival ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, pihak Perkeso juga ada mengadakan sesi-sesi temuduga untuk mereka yang telah mendaftar, ya. Beberapa majikan telah pun mendaftar bersama-sama Perkeso, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang hendak masih belum mendapat pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan, ada yang sudah mendaftar akan dipanggil untuk temuduga, dan jika masih belum mendaftar bolehlah mendaftar sekarang dengan Perkeso untuk peluang temuduga. Baiklah, sesi ketiga kita adalah berjudul Kejaya dan Keusahawanan Potensi Diri. Kita ada dua ahli panel hebat-hebat. Sebelum kita mulakan, saya nak ingatkanlah jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, ya, silalah type soalan-soalan itu di dalam chat box kalau tuan-tuan dan puan-puan ada di dalam ruangan Zoom ini, dan di dalam ruangan komen bagi yang sedang menonton melalui Facebook Live. Untuk menjemput dan memperkenalkan ahli-ahli panel kita, saya ingin menjemput moderator kita untuk sesi ini. Izinkan saya perkenalkan dulu moderator kita pada yang
hadir pada hari ini dan belum sempat berkenal dengan moderator kita semalam ya. Beliau mula bertugas sebagai pengarah bahagian usaha strategik Jabatan Pembangunan Wanita pada bulan Oktober 2019. Sebelum tu, beliau pernah bertugas dan menimba pengalaman di beberapa organisasi iaitu Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air serta berkhidmat dengan syarikat swasta selama 5 tahun sebelum itu. Beliau mempunyai ijazah sarjana sains di dalam pengurusan projek pembangunan bersepadu dan juga ijazah pentadbiran dan pembangunan tanah serta diploma dalam bidang seni bina. Bukan saja seorang yang menawan, malah juga seorang yang cendekiawan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mempengurusikan sesi ketiga kita, sesi pertama kita hari ini, terimalah Puan Iliana binti Yusof. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dengar ke? Okey. Saya harapkan semua dah bersarapan, dah bersedia untuk bersama dua panelis yang hebat. Jadi tanpa membuang masa, pada pagi ini kita akan bersama dalam tajuk yang diberikan iaitu dunia dalam kejayaan dan keusahawanan dan potensi diri. Kita akan bersama dua panelis iaitu Cik Syarimah Ruwaida Abbas. Betul kan kalau saya salah sebut, dan juga pengasas Natural Well Puan Rohani binti Wan Majid. Okey, sebelum kita mulakan sesi, saya akan memperkenalkan sedikit biodata panelis kita pada pagi ini. Okey, saya mulakan dengan Cik Syarimah. Cik Syarimah Ruwaida Abbas merupakan seorang pensyarah kanan daripada Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial UUM, Universiti Utara Malaysia. Pemegang Bachelor of Social Work BSW dan Master of Social Work MSW from Western Michigan University, USA. Cik Syarimah juga mempunyai latihan dan pengalaman yang luas dalam bidang disaster management dan juga psychological first aid in practice, helping people cope during disasters and public health emergencies selain daripada pelbagai bidang berkaitan. Bergiat aktif dalam kerja-kerja sosial dengan menjadi ahli semua hidup Malaysian Association of Social Workers MASW, Mercy Malaysia, International Association for Social Work with groups IASWG. Pernah diketengahkan dalam Asian Magazine mengenai penglibatan beliau dalam kerja sosial dan bidang kerja kemanusiaan, humanitarian work di peringkat Asia dan negara seperti Chile, Syria dan lain-lain. Kini beliau adalah pengerusi ahli lembaga pelawat Taman Sinar Harapan Jitra, Expo Persatuan Kerja Sosial Malaysia, Kedah State Representative untuk Mercy Malaysia, Esko Pertubuhan Kesedaran Wanita Kedah, Committee International Federation of Social Workers for Asia Pacific, dan Core Volunteer untuk Mental Health Psychosocial Support Team Mercy Malaysia. So banyak sangat pengalaman beliau dalam bidang social work. Jadi with your vast experience, insyaAllah banyak yang boleh dikongsikan pada pagi ini. Seterusnya, panel kedua, Puan Rohani binti Wan Majid. Assalamualaikum Puan, CEO kepada Natural Well Sdn Bhd, pengasas kepada brand Natural Well yang berasal daripada Jitra Kedah. Beliau mendapat pendidikan tertinggi di Universiti Utara Malaysia dengan memiliki Master of Science Counselling dan juga ijazah sarjana muda dalam bidang counselling juga daripada UUM. Dua-dua kaunselor ni dan dalam bidang lebih kurang sama. Pernah berkhidmat sebagai pensyarah dan juga kaunselor Unitar Alustar Campus daripada 2011 hingga 2013 dan kini beralih ke bidang keusahawanan dengan menubuhkan Natural Well Sdn Bhd yang menguruskan jenama Natural Well yang menumpukan kepada bidang kecantikan skincare dan juga makanan yang dapat membantu mereka yang sibuk memenuhi keperluan nutrisi seharian. Sebagai CEO, saya pasti banyak tugas yang beliau galas dalam memastikan kelancaran perniagaan dan jenama dan produk yang dibawa dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat dan mempunyai market sustainability seperti yang diharapkan oleh semua pengusaha produk dan perkhidmatan. Okey, kita dah berkenalan dengan dua panel.
Untuk hadirin sekalian, kita akan bersama dengan fokus pada satu panel dahulu. Jadi kita akan memulakan dengan Cik Syarimah. Cik Syarimah dah bersedia? InsyaAllah boleh on-kan mic. InsyaAllah dah bersedia. Terima kasih. Okay, so selamat pagi. Okay, kita akan memfokuskan kepada tajuk yang diberikan untuk Cik Syarimah, iaitu berkejaya dalam norma baru, pengurusan kendiri dan emosi. Menarik tajuk ni sebenarnya. Sebab when we say norma baru, we're always saying about physicalness-nya, readiness-nya, work from home-nya. So sekarang kita akan lihat daripada salah satu lagi aspek, iaitu readiness dari segi mental kita, preparation kita, emosi kita kan. Okey, jadi tanpa membuang masa, Cik Syarimah, soalan pertama saya. Pandemik banyak mengubah corak kehidupan manusia. Suka atau tidak, pasti akan meninggalkan kesan kepada semua, dan landscape dan keadaan norma baru yang kita jalani hari ini bukan sesuatu yang mudah, saya kira, bagi setengah pihak. Apa pandangan Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam biru warna dari Universiti Utara Malaysia. Salam perpaduan sempena dengan bulan merdeka kita, insya-Allah ya. Dan juga salam wanita kerjaya, salam wanita berjaya, semualah ya. Sekarang ni di bulan wanita ni macam-macam program yang difokuskan kepada wanita, tapi sebenarnya kalau saya melihat penglibatan wanita ni, kita perlu hargai pada sentiasa kan. Kalau dilihat orang kata yang menggoyangkan tangan tu ibu kita tu, jadi dia adalah setiap masa. Okey. Terima kasih saya nak ucapkan kepada pihak penganjur kerana menjemput saya, dan terima kasih juga atas aluan awal mengenai diri saya. Hanya sedikit perkongsian lah yang saya cuba untuk kongsikan pagi ini ya. Dan dalam pengalaman saya dan juga dalam kapasiti saya yang ada. Okey. Jadi saya akan berkongsi sedikit apa yang diminta oleh pihak penganjur. Jadi kalau tengok topik yang diberikan berkejaya dalam norma baru, lebih kepada pengurusan kendiri dan emosi. Kalau kita tengok kejaya dalam norma baru ni, dah tak norma barulah kalau ikut kan. Dah lebih setahun kan kita bekerja di rumah, sekejap kerja di rumah, sekejap kena datang office contohnya kan. Jadi masih lagi dengan keadaan orang kata MCO dan sebagainya. Jadi sentiasa ada perubahan, sentiasa ada kerja ni orang cakap sekejap boleh datang office 30%, sekejap lebih daripada tu, dari mengikut keadaan semasa dengan keadaan COVID kita dan sebagainya. Okay, so apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini, jadi apabila kita berkata kita kena adjust ataupun kita kena melihat dari segi apa yang boleh membantu diri kita mengadaptasi dalam keadaan sekarang ini. Walaupun dah setahun setengah ya, jadi masih lagi orang bercakap mengenai emosi, masih lagi orang bercakap mengenai masalah kesihatan mental ya. Kerana keadaan pandemik sentiasa berubah. Jadi ianya sentiasa memerlukan orang kata resiliency, yang ketahanan diri yang kuat, ketahanan diri yang boleh adaptasi kepada perubahan semasa tersebut ya. Dan dalam konteks sekarang ni ramai yang bekerja dari rumah ya. Kalau suri rumah tu dah telah lah memang di rumah kan. Tetapi dia punya ekspektasi pun dah berbeza. Kerana sebab apa? Sebab anak-anak semua dekat rumah ya, bagi yang berkeluarga, dan mungkin suami pun ada di rumah juga, kerja daripada rumah dan sebagainya, ataupun mungkin ada tanggungjawab lain yang perlu dilihat ya. Kalau dulu mungkin anak-anak pergi ke sekolah dan sebagainya ya, majoriti sebegitu. Tapi sekarang ni tanggungjawab even suri rumah pun sudah berbeza dari skop kerjanya, dari segi emosi yang perlu dihadapi, perubahan emosi dia dan sebagainya ya. Dan tambah dalam keadaan yang sekiranya kita pula diuji dengan penyakit COVID ya dan sebagainya. Jadi penjagaan keluarga tu bukan sahaja terletak pada
wanita di rumah tersebut, tapi pada semua yang ada di dalam rumah tersebut. Okey. So di sini bila kita tengok dari segi adaptasi, kalau kita lihat sekarang ni pun sebenarnya kalau ramai yang rata-rata kita dengar masalah kesihatan mental ni, masalah kita kata kelesuan upaya ya. Bermaksud dekat sini yang bagi yang bekerja dari rumah dah, orang kata dah sampai satu tahap dah you tak boleh nak fikir lagi dia. Dah sampai satu tahap dah yang orang kata you bekerja kan, tapi dia punya motivasi tu dah tak berapa nak ada, terpaksa push diri, kena terpaksa memikirkan apa benda nak dilakukan lagi, macam mana dalam konteks macam mana perlu dilakukan. Jadi banyak sebenarnya yang perlu dilakukan. Tapi macam mana kita nak kontrol semua ni? Macam mana kita nak memastikan bila kita kata kita dapat menguruskan pengurusan kendiri itu tadi, pengurusan emosi itu tadi, ya. So saya nak highlight apa benda yang satunya semuanya datang daripada kita punya persediaan mental kita. Okey, kita punya kapasiti mental kita di mana? Okey, apa sebenarnya kita boleh kawal dan apa sebenarnya kita tak boleh kawal? Dan kita tak boleh kawal berapa banyak kes akan naik ataupun kes akan turun dan sebagainya. Kita boleh kawal untuk duduk di rumah mengikuti ikut SOP yang yang telah ditetapkan. Kita pun tak keluar dan alih-alih banyak pula kes hari ni, tiap-tiap hari kan, kalau Kedah ni sekejap dia dah mencanak terus 2,000 lebih kan, 2,000 lebih. Padahal saya duduk kat rumah, saya tak pergi mana pun, saya ikut SOP. Kalau pergi kedai beli barang pun balik dengan apa orang kata spray lah selagi boleh kan, spray dan jaga penjarakan sosial dan sebagainya, siap bawa orang kata payung untuk memastikan distance 1 meter, 2 meter ni dan sebagainya kan. Jadi bermaksud kat sini kita mungkin kita merasakan kita kita mengikuti, tapi macam mana naik semua ni. Jadi ada benda kita tidak boleh kontrol. Tapi bila kita memikirkan keadaan itu, obviously kita akan terasa tertekan. Kita rasa kita dah buat dah semua ni tapi masih lagi tidak keadaan tu masih di luar kawalan. Jadi untuk memastikan kita punya potensi diri kita, untuk memastikan kita punya self management, emosi, pengurusan kendiri, kita punya stability emosi itu sendiri, kita kena tahu apa yang kita boleh kontrol, apa di dalam kawalan kita, apa yang di luar kawalan kita. Ya, jadi dalam kawalan kita itulah benda yang kita perlu fokuskan untuk memastikan ianya boleh membantu meningkatkan kerjaya kita walaupun dalam keadaan perubahan baru ini, walaupun dalam keadaan yang perlu kita adaptasi. Okay? So yang pertamanya kita tengok dari segi walaupun orang kata positif sekarang ni sangat sensitif. Betul tak? Bila kita sebut sensitif, positif ni, positif, you have to be positive. No. It's a very sensitive word kalau ikutkan kan. Tetapi mempositifkan diri bermaksud kat sini, kita memikirkan bagaimana keadaan sesuatu itu yang di luar kawalan kita sebagai satu benda yang kita perlu, kita tak perlu lihat. Maksudnya kita kena urus diri kita mengikut kemampuan kita. Okay? So dari segi itu juga kita tengok kita boleh kontrol dari segi contoh. Okay, kalau kata berita-berita yang dikeluarkan seharian dan sebagainya kan, apa yang berita mana yang kita nak baca, berita mana yang perlu kita ambil serius, berita mana yang kita tak perlu memikirkan kerana ianya di luar daripada bidang kuasa kita, ianya di luar daripada keadaan kita dan sebagainya kan. Jadi ini salah satu benda yang kita kena tengoklah, apa yang boleh kita kontrol dan apa yang kita tidak boleh kontrol. Okay? Terima kasih. Jadi dari situ juga kita kena tengok limitasi in terms of
bila bila you kata tu nak tengok keadaan lanskap ni, kita kena tengoklah responsibility kita, ya, tanggungjawab kita sekarang ni macam mana. Contoh, kalau kata yang bekerja dari rumah kan, jadi macam mana kita nak uruskan jadual kita, macam mana kita nak uruskan dari segi keperluan daripada ahli keluarga kita. Sebab dulu mungkin ada yang pergi ke sekolah dan sebagainya, tapi sekarang ni ramai di rumah tu kan. Jadi kalau ada pula yang perlu penjagaan, contohnya mungkin mak ataupun bapa ataupun mertua yang duduk sekali atau saudara mara yang duduk sekali, ya. Jadi kita punya responsibility itu lebih lagi daripada kebiasaan. Jadi di situlah kita kena tengok bagaimana cara yang boleh kita lakukan, ya. Dan pastinya perlu berkomunikasi dengan ahli keluarga di dalam tu. Masing-masing perlu diberi peranan, masing-masing perlu diberi tanggungjawab. Jadi dia tidak tertumpu hanya kepada tanggungjawab seorang wanita yang ada di dalam rumah itu saja. Terima kasih Cik Syarimah atas perkongsian yang yang quite extensive tadi. Dan saya tertarik kepada ada beberapa key points yang Cik Syarimah ada sebut tentang kelusuan upaya ataupun kelusuan yang kita kebanyakan kita hadapilah. Saya rasa yang mana, especially yang mana bekerja, saya tak rasa yang mana bekerja saja, even our children, even our parents, sebab kita dah dikurung dalam keadaan, bukanlah dikurung, kita ada confined space kan, kita tidak bebas untuk melakukan apa yang kita dah biasa buat. Contohnya dulu kita bekerja dan kita akan ada off day yang kita boleh keluar pergi, tukar kita punya kita boleh pergi berehat, bercuti, what not. Now kita tidak boleh buat betul itu semua. Kita memang kalau bercuti pun di rumah, kalau bekerja pun di rumah. Jadi itu pun dah satu limitasi lah. Keduanya, Cik Syarimah ada mention tentang apa yang boleh dikawal, apa yang tak dikawal. Saya sangat setuju. Sebab kalau bagi kami yang berada di Selangor, saya dan Cik Adi dan beberapa, lagilah you see in Kedah is 2,000. We every day, daily the graph is 7,000, 6,000, 7,000, 6,000. Therefore, ada harapan geni sebenarnya. Tetapi saya suka juga kalau pengurusan emosi ni kan, pengurusan emosi saya rasa dia akan lead kepada anxiety kalau kita nampak kepada 7,000, 6,000 yang mana. Tapi sekarang saya rasa kita pun dah faham bahawa bila tinggi tu Cat 1, Cat 2 tu yang tinggi, kategori 1, kategori 2. Bila kita lihat kepada kategori yang agak severe tu sebenarnya quite small lah number. So saya rasa pengurusan emosi tu adalah berdasarkan kita kena tahu what are the risks if you are in category 1, category 2 and what are the risks if you are in a higher category. So the numbers yang tinggi, kebolehjangkitan yang tinggi berada dalam kategori 1 dan kategori 2. Jadi itu pengurusan emosi jugalah saya kira, betul Cik Syarimah? Ya. Jadi Puan Eliana, kalau saya boleh menjelas sedikit. Sebenarnya lately ni kan dah ada perubahan dari segi macam mana mereka memaparkan statistik. Jadi sebenarnya the way kita presenting cara kita memberi maklumat itu sangat mempengaruhi. Tambah-tambah kalau kata kita bercakap mengenai orang awam kan, public, informasi yang diberikan kepada orang awam. Jadi supaya macam mana tak panik. Sebab kalau tengok sekarang ni dengan keadaan bukan sahaja dengan keadaan krisis, dengan keadaan politik, dengan keadaan krisis komunikasi yang ada, dia bertambah-tambah. Jadi di mana letaknya kita punya ketahanan diri kita, macam mana kita mengawal sesuatu maklumat yang kita terima. Itu yang apa yang kita boleh apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tidak boleh kawal. Sangat tepat sekali pengurusan emosi dari segi the one that we can control, the one that we cannot control. Jadi benda ni yang saya nak tanya, soalan kedua ni adalah benda yang agak sukar untuk kita kontrol sebenarnya. Hilang pekerjaan, gaji dikurangkan. Dua perkara yang agak payah dari segi if we are the employee, maaf dengan izin, if we are the employees, we cannot control bila bajikan kita kata I need to lay you off. Jadi bil dan komitmen pasti perlu kita teruskan dan dilangsaikan. Dalam keadaan ini, apakah tip dan panduan yang boleh dikongsi supaya perkara ini tidak menjadi beban mental dan emosi kepada mereka yang terkesan? Puan, Cik Syarimah, sorry.
Okey, terima kasih Puan Yana. Okey, dalam keadaan kehilangan pekerjaan ni memang sesuatunya orang kata sekarang ni banyak terjadi dan memang kadang-kadang benda tu di luar kawalan kita kan. Dan saya terlibat dengan sebagai salah seorang responder untuk psychosocial hotline bagi Kementerian Kesihatan dan juga dengan Mercy Malaysia. Jadi kita banyak juga masa first MCO lagi masa first MCO lagi yang sekarang ni lagi bertambah lah kan. Jadi kita banyak mendapat panggilan-panggilan yang rasa orang marah dan putus asa dan sebagainya kerana kehilangan pekerjaan disebabkan keadaan sekarang ini. Jadi macam mana kita dalam keadaan ini kita perlu mengawal ataupun orang kata melihat dari aspek macam mana kita nak mengawal emosi tersebut ya. Dalam konteks ini dia berkait rapat juga dengan apa yang kita perlu lakukan, tindakan kita. Sebab kita kalau kita hanya kata kita perlu kawal emosi, kita jangan bersedih, kita perlu think positif, tetapi kita tidak melakukan sesuatu untuk mengubah cara hidup tersebut ya. Daripada tak ada kerja, kita kena cari kerja yang lain, ataupun daripada kerja yang telah dipotong gaji dan sebagainya. Jadi apa cara lain untuk kita meningkatkan lagi pendapatan kita dan juga ahli keluarga dan sebagainya. Jadi dekat sini saya lihat juga macam contoh baru-baru ni kita membuka peluang kepada wanita-wanita yang biasanya mereka ni usahawan yang daripada kecil-kecil sahaja ya, yang mungkin jual secara letak makanan di kedai-kedai dan sebagainya. Tapi bila kedai pun banyak nak buka, bila rentas negeri pun susah nak berjalan. Jadi kan mereka agak terhad kan. Jadi apa yang kami lakukan, kita telah ini daripada Pertubuhan Kesetaraan Wanita Kedah ya. So kita telah menganjurkan satu program yang kita panggilkan Jom Perkasa Wanita ya. Jadi melalui program ini apa yang kita tekankan adalah macam mana kita nak mengubah ataupun orang kata nak memarketkan ataupun kita ambil wanita-wanita ni daripada yang mungkin hilang pekerjaan kerjaya sebelum ni, ataupun mungkin daripada perniagaan kecil-kecilan yang biasa macam saya kata letak di kedai dan sebagainya, dan sekarang ni dalam keadaan yang tak boleh nak menjual dan sebagainya. Jadi kita telah bagi perendahan macam mana mereka nak marketkan ataupun mewujudkan diorang punya own businesses melalui online ni atas talian ya. So jadi daripada situ kita adalah kerjasama dengan Datuk Wira Aminuddin juga ya. Jadi yang berhormat Datuk Wira Aminuddin, dan macam mana sebenarnya dengan AAPPGM Parlimen ya. Jadi kita macam mana kita nak membantu mereka, dan dari peserta tu dalam 20 lebih orang, dan mereka ini walaupun dah baru sahaja melalui 2 modul, kita dah nampak perubahan tersebut. Jadi bermaksud kat sini kita perlu bersedia diri kita untuk membuat perubahan. Ya, sememangnya kita terpaksa kadang-kadang belajar benda baru. Ya, saya rasa dalam konteks sekarang ni semua orang terpaksa belajar benda baru. Saya juga pun sebagai pendidik perlu tahu macam mana nak menggunakan teknologi ini. Perlu tahu macam mana nak menggunakan platform-platform software yang berbeza ataupun orang kata apps yang berbeza untuk pastikan pelajar saya dapat accessibility tu ada. Sebab ada setengah bila duduk kat kampung tak ada line, jadi nak guna medium yang macam mana untuk pastikan ilmu tu sampai dan juga macam mana kan. Jadi terpaksa belajar. Kalau dulu bila nak tekan je button ni pun agak betul. Data semua hilang kan, tapi sekarang ni kena belajar semua tu, jadi kena push diri kena untuk orang kata untuk adaptasi kemahiran baru. Ini adalah antara benda yang kita perlu tingkatkan diri kita sebab
Eksplorasi diri ini sebenarnya kita ni ada banyak potensi yang kadang-kadang kita pun sendiri tak tahu, kadang-kadang kita sendiri tak nampak potensi diri itu tersebut. Tetapi bila dalam keadaan yang terdesak, ya, kita akan melakukan sesuatu untuk membuat perubahan tersebut. Tetapi kita kena push diri kita kena mencuba, ya, kita kena orang kata yang itu yang dikatakan tadi, mengadaptasikan dalam keadaan baru ini, kan? So, saya bagi contohlah masa saya belajar dulu, jadi bila saya seorang je international student, saya terpaksa explore banyak, kan? Bila kita ni jadi minority, sebab kadang-kadang kita dalam keadaan negara kita ni kita agak selesa dengan keadaan yang ada, kan? So bila berlaku sesuatu, barulah kita ni terfikir macam mana nak melakukan, nak buat perubahan dan sebagainya. So selalunya saya selalu cakap kat pelajar, ya, sebab pelajar saya adalah pelajar pekerja sosial dan mereka ni membantu untuk melihat kefungsian dan meningkatkan kefungsian klien dan juga masyarakat, ya. Jadi saya cakap kat mereka, jangan tengok kepada permasalahan itu 100%, tapi kita kena lihat kita punya masalah kita rasa benda tu masalah, macam mana kita nak ubah masalah tu. Jadi melihat benda tu kepada satu keperluan sebenarnya. Bila kita melihat kepada keperluan, kita akan kita akan ambil tindakan. Maksudnya bila kita ambil tindakan tu, kita mungkin akan belajar benda baru, kita mungkin akan melakukan intervensi baru, kita akan melihat potensi-potensi yang ada. Dan satu lagi, kita kena sentiasa peka kepada sumber yang ada. Sebenarnya dengan online sekarang ni, banyak sumber sebenarnya kat dalam social media yang boleh kita kita boleh ikuti dan sebagainya. Contoh, ya, benda-benda yang simple saya rasa macam kalau kita tengok, orang sekarang ni dah mula banyak yang kepada perniagaan makanan dan sebagainya, sebab mereka boleh dapat macam mana nak belajar sesuatu cara masak dan sebagainya secara percuma sahaja dengan melalui YouTube dan sebagainya. Jadi di sini satu orang kata benda yang perlu kita lakukan untuk membuat perubahan tersebut. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Syarimah atas perkongsian tadi. Jadi saya tertarik dengan perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang kita kena fokuskan sekarang. Dan saya rasa saya suka nak hubungkan bila kita nak berubah ni, terutama dalam ketika pandemik ini yang kita dipaksa untuk berubah. Dia seibarat macam ni lah, wanita kalau dipaksa untuk bawa kereta manual, maybe sesuatu yang mungkin rasa macam menakutkan. Itu wanita sekarang je, wanita dulu tak. Saya memang bawa manual. Saya relate dengan generasi sekarang, saya pun boleh bawa manual insyaAllah. Tapi maksudnya sesuatu yang menakutkan juga bila terpaksa pergi driving school, macam alamak kena belajar pakai ni. Ataupun lelaki, kalau lelaki saya cuba relate, kalau wife tinggalkan sekejap 3 jam kena jaga anak dengan pampersnya, dengan susunya, is something that kita rasa kita tak mampu buat. Sebenar-benarnya kalau kita diletak dalam situasi itu, insya-Allah keadaan itu akan memaksa kita untuk berubah. Jadi relating back to that question tadi, saya rasa betul lah kita kena agile dalam situasi semasa, dan kita juga telah memaksa diri kita untuk membiasakan diri to be on the online platform. Tak kisah ibu saya pun sekarang dah boleh pergi online platform. A lot of elderly generation pun dah boleh menggunakan semua punya basic of going online, Quran online. Dianggap sebagai satu survival. Betul. So sebenarnya dulu agak macam mental block agaknya bagi diorang, tapi sekarang sebenarnya boleh, insya-Allah tak akan tersesat di jalan yang mana. Jadi saya nak tanya soalan, bagaimana agaknya kita nak memudahkan masyarakat supaya tidak meletakkan stigma apabila mereka memerlukan bantuan psikologi ni, Cik Syarimah, adalah sesuatu yang negatif. Dia macam ni, kalau kita luka kan, kalau kita luka kita letaklah orang kata tahu minyak gamat ya, minyak gamat ke ataupun ubat ke, dan kita tampal supaya benda tu tidak merebak, betul? Kan? Jadi macam
macam itulah sebab yang itu kita nampak. Jadi kita tak ada orang kata rasa stigma di situ. Sebab kita tahu kalau kita tak memberi rawatan, ianya akan memudarat. Mungkin akan berlaku infection ya, dan sebagainya. Ya. So dalam konteks emosi ini macam mana dari segi kesihatan mental dan sebagainya, ya, kita sebagai masyarakat perlu peka kepada keperluan itu dan tidak perlu orang kata denial sebab kesihatan mental juga adalah satu penyakit yang boleh berubat dan ia adalah satu penyakit yang perlu dirawat. Jadi sekiranya ianya perlu dirawat dengan menggunakan ubat dan sebagainya. So jadi mereka perlu berjumpa pakar-pakar tertentu seperti psikiatris ya dan sebagainya. Ia yang sangat penting. Dan kenapa masyarakat untuk menguranglah stigma tersebut ya. Jadi bila kita nak mengurangkan stigma tersebut, kita kena educate diri kita dan kita kena tahu macam mana perubahan-perubahan yang berlaku. Kalau kata dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni kita akan bencana ni contohnya dia bukanlah satu perkara yang orang kata biasa. Orang kata satu perkara yang mungkin orang kata benda ni harian. Tapi dalam pandemik ni dah setahun lebih, tapi masih lagi kan kita memerlukan bantuan dari segi emosinya, sokongan emosinya dan sebagainya. Dan bila kita tengok dalam keadaan ini ya, orang memang akan ada cara orang kata tindak balas kepada keadaan tersebut ya. Contohnya kadang-kadang kita bila menerima sesuatu news ya yang mungkin orang kata sedih ke dan sebagainya, kita pun akan react, kita akan merasa keadaan tersebut dan sebagainya. Dan ini adalah satu perkara yang biasa, reaksi daripada orang kata psychological reaksi ya daripada sesuatu keadaan yang mungkin luar biasa dari pandemik ni. Dan contohnya kalau kata kita tengok keadaan di Yan ya yang baru ini, musibah yang berlaku ya, dan mungkin ada orang yang mereka yang terkena musibah ni rasa amat sedih dengan keadaan yang berlaku, mungkin akan mereka ni akan menangis ya, mungkin ada yang rasa marah dan sebagainya. Jadi emosi ataupun tingkah laku yang reaksi daripada keadaan tersebut itu adalah satu keadaan yang normal. Jadi bila kita nak membantu mereka, kita perlu memahami. So di sinilah perlu ada rasa empati dalam diri kita ya. Empati ni apa bezanya empati yang simpati? Selalu kita dengar empati, simpati dan sebagainya kan. Kalau simpati ni kita mungkin mendengar sahaja dan kita tidak membuat apa-apa tindakan. Kita mungkin merasa sedih ya mendengar ada keadaan orang yang dalam keadaan yang tipe musibah dan sebagainya ya. Tetapi kalau empati ni kita bukan sahaja kita merasai apa yang dilalui, tetapi kita cuba membuat perubahan tersebut. Maksudnya di sini kita akan melakukan sesuatu untuk membantu dia dan sebagainya. So di sini dalam konteks ni bila kita ada empati di sini ya, kita akan peka kepada keperluan-keperluan yang berkaitan dengan emosi di sini ya. Jadi jadi kuranglah stigma di situ, faham tak ya? Kalau dulu orang selalu kata oh dia ni tengok keadaan itu mestilah dia ni orang gila. Tak ada istilah orang gila kat sini. Betul. Dia adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Bila kita kata kesihatan mental, jadi dia memerlukan rawatan juga. Jadi sekiranya kita tahu, kita nampak ada perubahan yang sangat orang kata luar biasa daripada biasa, dia punya reaksi emosi dia dan sebagainya ya. Jadi mungkin kita boleh bawa dia berjumpa ataupun memaklumkan kepada dia dekat mana dia boleh mendapatkan sokongan-sokongan emosi seperti mungkin counselors ya, mungkin psychologist dan juga psikiatris ya sekiranya diperlukan. Jadi
emosi sumber-sumber tu kita kena tahu di mana kita nak dapat ya. Sebab contohnya banyak sekarang ni NGO yang menawarkan talian secara percuma selain daripada talian kasih ya. Talian kasih yang orang boleh telefon 24 jam sekiranya mereka ada nak berkongsi keadaan ya, dalam keadaan kesedihan ke dan memerlukan sokongan emosi dan sebagainya. So kita sekarang ni, kitalah masyarakat kita ni perlu didik diri kita, perlu faham keadaan yang berlaku pada semua orang. Tambah kalau kata contoh orang yang kalau dari Pekeso juga dia ada counselors dekat situ yang hilang pekerjaan dan sebagainya, macam mana dia menghadapi keadaan tersebut kan. Mungkin terkejut, lepas terkejut tu dia ada stage di mana kalau kita tengok kesedihan tu baru dia dapat menerima keadaan tersebut ya, di dalam keadaan denial ke dan sebagainya. Jadi di sinilah kita kena bantu masyarakat kita. Perlu orang kata bantu dari segi bila kita kata ni reach out ya. Kita melihat keadaan tu, jadi kita bagi informasi kepada mereka ataupun kita tolong bawakan mereka kepada medical medical officers yang relevan dengan yang boleh membantu dari segi kesihatan mental mereka. Ya, Cik Charima, saya rasa kalau kita lihat the stigma ataupun the current culture, Malaysian culture, kalau kita bandingkan dengan Western culture di mana berjumpa dengan psychiatrist is nothing, it's quite normal di sana. Dan mungkin di Malaysia, di kita punya budaya culture kita tidaklah membiasakan menjumpa pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tu boleh menjuruskan kita ke arah yang lebih baik. Sebab kadang-kadang kita agak malu untuk berjumpa dengan third party tu, malu untuk bercerita dengan kawan-kawan sebab benda tu very personal. Jadi mungkin dengan berjumpa dengan third party, a person that you don't know is better because they can give you sound advice yang lebih orang kata lebih yang you boleh dengar lah, sebab kadang-kadang kita boleh mendengar orang yang kita tak kenal kan, sebab dia mungkin dia punya advice will be more jujur bagi kita lah. Psychologically kita akan rasa dia orang punya advice adalah jujur dan tiada konflik of interest. Kepada yang Cik Syarimah ada maksudkan dari empathy and whatnot. Saya nak tanya sebab ada satu benda lah saya nak highlight kat sini. Kadang-kadang kenapa benda ni menjadi satu stigma, sebab kadang-kadang mereka bila berjumpa dengan orang-orang mendapat sokongan dan sebagainya kan, jadi benda itu cerita dia tu sampai ke orang lain. Jadi orang tak trust kepada sistem tu dan sebagainya. Jadi perlu ada, bila kita kata membantu dari segi emosi ini, nak mengurangkan stigma, kita kena faham etika pertolongan ni, etika bila kita kata nak membantu ni dalam konteks emosi ni, ada dia punya kita biasanya orang-orang yang telah dilatih ini mereka sangat mengikut etika itu sendiri, kerahsiaan dan sebagainya. Betul. Kerahsiaan itu sangat penting. Saya sangat galakkanlah kalau rasa perlu berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan bantuan jadi kita encourage mereka untuk mendapat sokongan emosi ni daripada expert-expert ataupun orang yang telah dilatih dalam bidang tersebut. Betul. Saya nak ambil juga kesempatan untuk tengok chat box di sini, macam Tuan MC kita kata sampai orang rasa kalau kita jumpa pakar psikologi ini nanti orang akan dilabel sebagai orang gila. Betul lah apa yang Cik Syarimah tadi sebutkan juga. Dan juga ada soalan tentang apa cadangan PUAT untuk home emergency management plan bagi menangani kes COVID. Saya rasa dari konteks ini mungkin dari si pengurusan emosi ketika kita tahulah dari bidang Cik Syarimah, ketika kita tahu bahawa keluarga kita, dalam kalangan keluarga kita ada
ada yang kes COVID. Jadi banyaknya akan panik lah, definitely akan panik dan mungkin jam tak tahu apa nak buat. Jadi mungkin Cik Sharima a few words on that, dan saya nak masuk kepada juga soalan saya kedua saya, iaitu soalannya adalah keluarga atau diri sendiri, yang mana perlu diutamakan bagi keperluan psikologi dan emosi? Mungkin boleh jawab bersekali soalan ini, Cik Sharima, sebab masa pun agak terhad. Okey, terima kasih. Saya cuba insya-Allah. Okey, dalam konteks apa yang puan Cik Anizan ke puan ke ya yang bertanya ni ya, mengenai home emergency management plan. Okey. Sebenarnya saya nak tanya, dalam kalangan kita ni berapa ramai yang ada first aid kits kat rumah? Benda yang simple je. Dan adakah kita berbincang dengan ahli keluarga, terutama kanak-kanak, sekiranya berlaku bencana dan sebagainya ataupun kemalangan ke, macam mana kita nak urus? Siapa yang kita nak telefon? Adakah kita bincang tu? Kalau kata berlakunya kebakaran, okey, kat mana kita punya laluan, dekat mana kita cara kita nak selamat, apa yang kita perlu lakukan dan sebagainya. Comms plan lah ni, comms plan dalam rumah ya Cik Sharima, communication plan dalam rumah. Ya, benda yang simple sajalah maksud saya kan. Ada bila kadang bila saya buat training, orang selalu kata ada first aid kits kat rumah. Tapi bila tanya dekat mana, dekat atas almari. Sebab apa? Sebab tak nak anak-anak dia main kan. So bila mak bapak kan dekat rumah, contohnya berlakunya luka, jadi tak tahu dekat mana nak ambil dan sebagainya ya. Tahu, tapi Cik Anizan ni ada. Saya ada sekotak plaster satu. Okey. So benda ni saya rasa kita dah perlu ya, kita dalam konteks bukan sahaja di tempat kerja kan. Tempat kerja pun saya rasa perlu dipertingkatkan lagi kan, sebab kita punya budaya kita, bila contohlah saya ambil yang paling simple adalah fire apa ni, kita buat panggil apa ya, bila berlaku kebakaran ni kita panggil apa? Aduh mak, dah lost pula. Bencana disaster? Bukan, bila berlakunya kebakaran. Sebelum tu kita buatlah apa orang kata latihan menyelamatkan diri kan? Betul. Ni kita buat fire drill. Kan? So kami di universiti juga selalulah buat fire drill. Tapi selalunya pegawai bomba tu dia akan bagi penilaian hanya mungkin 10 atau 20% saja yang hidup. Sebab bila kita melakukan fire drill, kita tidak ada orang kata tak apalah latihan je, jadi tak perlu turun ataupun turun lenggang-lenggok sahaja kan. Jadi dia tak ambil benda sebagai serius. Dia tak ambil dalam, dia tak masuk dalam culture kita sebenarnya, dalam budaya macam mana kita nak mengurangkan risiko. Kalau kita tengok semasa saya kat Hawaii, setiap hari Isnin minggu pertama dia akan bunyi siren. Siren tu dia nak buat testing dan juga at the same time dia akan alert kita semua dan kita tahu nak bezakan mana satu orang kata percubaan, mana satu orang kata betul-betul benda bencana tu berlaku dan sebagainya. Jadi budaya tu kena ada, orang cakap ya, budaya, dan budaya tu perlu bermula dari rumah lah. Kalau kata kita perlu ada emergency management planning, apa nak buat? Contoh, kalau kata kebakaran, apa yang perlu dilakukan? Kalau kata ada kemalangan, nombor mananya? Ada tak dekat rumah kita dah diletakkan nombor tu? Ada tak dalam telefon ni selain kita tekan sahaja, tapi kita tak hafal nombor-nombor penting untuk kita telefon sewaktu emergency contohnya. Jadi benda ni perlu diajar daripada orang kata daripada rumah lagi, dengan pada anak-anak kita dan sebagainya ya. Dan dalam konteks ni juga bila bila you tanya siapa yang perlu kita pentingkan, utamakan diri sendiri ke apa ada keluarga, diri sendiri ke keluarga, mana satu dulu?
Kalau kita naik flight macam mana orang Kita dulu. orang menggaris dua. Kita kan letak dulu pelekuk pelekuk untuk oksigen. yang ini kita dulu kan. Betul. Jadi yes, kalau kita ni tak bersedia, kalau kita ni tidak boleh mengawal emosi kita, kalau kita sendiri tidak ada orang kata skill-skill yang boleh membantu diri, jadi sukar untuk kita nak bantu orang lain. Sebab tu dalam konteks pertolongan dari dalam emosi ni ya, memang kita perlu bersedia. Diri kita perlu bersedia apabila kita nak membantu orang lain. Sebab ia boleh apa orang kata bagi impak lah kepada apa yang kita nak lakukan dan sebagainya. Ya, so itu sangat penting kat sini. Ya. Saya suka dengan topik kita sedang hangat mengatakan ni Cik Syarimah, sebab saya rasa kita boleh relate dengan soalan saya seterusnya. Sebenarnya apakah persediaan menghadapi peralihan ataupun persediaan kita dalam ketika pandemik ini dan apabila kita kehilangan kerja, apa persediaan bila kita nak start kerja baru. Saya rasa dia relate balik pada apa yang Cik Syarimah tadi cakap. Kalau kita tak ada first aid, bagaimana kita boleh merawat perkara-perkara asas. Jadi kalau kita tidak bersedia mental, sekiranya dalam keadaan ini kita kehilangan kerja, mungkin kita dah ada plan A, plan B, plan C, tapi sekiranya kita tidak bersedia dari segi mental, maka kita akan duduk lamalah termenung 2 minggu untuk keluar dan berfikir. Tetapi sekiranya kita dah nampak bayang-bayang macam tak best je di tempat kerja ini, mungkin kita dah nampak ada laluan yang kita boleh ikut untuk kita keluar daripada kemelut itu dengan cepat. Maknanya kita boleh bangkit dengan cepat. So dia adalah sesuatu yang sangat relatable kepada persediaan. Betul tak Syarimah? Dan sebenarnya macam kita ada hari ini barisan panel yang hebat macam Perkeso and whatnot, sebenarnya mereka ada menyediakan plan yang dapat membantu sebenarnya sesiapa yang kehilangan kerja ataupun sedang mencari kerja. Jadi pandangan Cik Syarimah tentang tu sebenarnya itulah soalan saya. Macam mana kita pekerja perlu menghadapi persediaan untuk meralih ni? Okey. Dalam konteks bencana ni dia ada cycle kan. Dia ada cycle, you kata kesediaan, orang kata preparation dan sebagainya. Dan dalam konteks macam mana bila berlaku benda tu, macam mana kita nak respon dan sebagainya. Bila dah respon tu, macam mana pula kita nak membangunkan semula, meningkatkan kepusian diri dan juga keluarga serta masyarakat dan sebagainya. Dan beralih kepada mitigasi, macam mana kita nak mengurangkan risiko dan sebagainya supaya ianya tidak akan berlaku dan sebagainya. Jadi dalam konteks persediaan dekat sini, sebenarnya kalau kita ini ada satu budaya yang sentiasa bersedia, sebenarnya apabila berlaku yang bencana, kita dapat mengurangkan kos, kita dapat mengurangkan impak apabila berlaku yang bencana. Sebab apa? Kita dah bersedia. Kita bersedia dari segi ilmu, kita dah bersedia dari segi skill yang ada, kita dah bersedia dari segi sumber-sumber yang ada. Sebab tu kalau kita lihat ya, macam contoh ya, kita melihat kepada capacity building contohnya macam mana kita train orang supaya bersedia untuk menghadapi sesuatu keadaan dan sebagainya. So dalam konteks keadaan sekarang ni, untuk peralihan kepada selepas normal pasca pandemik. Yes, so kalau kita dah tengok peralihan yang government MKN lakukan ya, daripada fasa 1 ke fasa 2 kepada fasa 3. Tapi on our part as a citizen, on our part as a masyarakat, individu dan sebagainya, apa perlu yang kita lakukan? Jadi kita kena tengok persediaan itu bukan sahaja dari segi kesediaan emosi ataupun kesediaan mental dan sebagainya, tetapi kita perlu juga melihat kesediaan dari segi sumber. Di mana kita nak membuat perubahan tersebut dan bagaimana kita nak mendapatkan perubahan tersebut ya. So sumber dekat sini sangat berkait rapat dengan
dengan orang kata kesediaan untuk kita berubah. Mungkin berubah dari segi kalau dulu keselesaan kita membuat sesuatu benda A sahaja, tapi sekarang ni kita dah terpaksa melakukan multitasking ataupun membuat benda-benda yang mungkin boleh membantu bukan sahaja A, tetapi kalau contohlah orang yang jual satu produk, kalau dulu kita mungkin jual satu, sekarang ni kita kena perbagaikan. Macam mana, sebab contoh ya, salah seorang yang usahawan muda yang follow program kami tu, ya, Jom Perkasa Wanita tu, dia kalau sekarang ni dia kata tudung yang dia jual tu ada musim. Jadi jadi macam mana nak memastikan produk baru boleh membantu meningkatkan dia punya tu. Jadi di sini perlu ada orang kata bukan sahaja kesediaan dari segi mental untuk berubah, tetapi apa yang perlu dilakukan dari segi sumber. Dan ianya sangat berkait rapat dengan kita punya majikan juga. Kalau kata yang dah biasa duduk di rumah, nak pergi semula bekerja kan. Jadi macam mana ianya akan berlaku. Dan sekarang ni pun orang pun akan bertanyalah juga kan, kalau macam kalau kita pergi bekerja, macam mana keadaan tempat kerja tu. Sebab sekarang ni ada setengah orang cakap setengah orang kata macam dah ada dua citizenship. Orang yang dah pergi dapatkan vaksin dan orang yang belum dapatkan vaksin. Dan itu juga salah satu bendanya kita sebagai rakyat Malaysia, bagi saya kita kena tengok di mana kita punya contribution kan. Orang kata kesiapan diri kita tu sebenarnya ianya membantu juga untuk orang lain. Betul. Okey. Saya tertarik dengan apa yang Cik Syarimah kongsikan tadi. Persediaan mental dan emosi kan, saya rasa bukan untuk diri kita juga, dan sekiranya apa-apa akan berlaku kepada kehidupan kita, dia akan efek anak-anak juga, keluarga kita. Dan kalau kebergantungan kepada kita sebagai breadwinner tu tinggi, jadi mungkin ibu bapa kita yang mana-mana yang bergantung kepada kita. Jadi saya rasa persediaan itu perlu dimaklumkan juga bahawa dalam beberapa bulan ini akan ada berlaku sedikit perubahan. Jadi ekspektasi mereka yang bergantung pada kita pula dikurangkan. Jadi itu juga membantu dari segi pengurusan emosi. Betul tak Cik Syarimah, dari segi pengurusan emosi? Orang yang berada di sekeliling kita, sebab emosi kita bukan untuk diri kita, emosi kita adalah kita menguruskan emosi orang yang di sekeliling kita. Dan untuk soalan terakhir, sebab masa pun mencemburi kita juga, saya nak mohonlah Cik Syarimah kongsikan sikit tips bagi mereka yang mencari pekerjaan, mungkin yang mereka yang baru graduate mencari pekerjaan, ataupun mereka yang telah hilang pekerjaan dan ingin mencari pekerjaan. Apa tips daripada Cik Syarimah? Okey. Satunya persediaan mental lah bagi saya yang perlu ada ya. Sebab kadang-kadang pelajar, ini saya bagi contoh pelajar yang mungkin dah grad nak mencari pekerjaan dalam keadaan sekarang ni agak sukar ya. Jadi mereka belajar je 4 tahun rugi sebab tak boleh nak aplikasi, tak boleh dapat kerja yang kita belajar dan sebagainya kan. Sebenarnya kita belajar ni adalah satu ilmu untuk membantu kita adaptasi diri dalam apa-apa keadaan juga. So kadang-kadang kita kena explore benda baru. Jadi mungkin kita di sini melihat sekarang ni penggunaan secara media ataupun visual ni, ataupun orang kata online ni pada waktu sekarang ni dia sangat membantu kan. Jadi apa benda yang kita boleh lakukan dari segi nak mencari pekerjaan dengan menggunakan online ni dan sebagainya ya. Kreativiti tu sangat penting. Dan kena explore dari segi sumber-sumber yang ada yang boleh membantu kita ya. Contoh kalau kata macam pelajar counselling, Puan Wan Rohani graduate counselling kan? Ya betul. Graduate counselling. Ni usahawan berjaya.
Ini orang kata model yang ada kat depan kita sekarang ni kan. Tapi skill Puan Rohani tu sebagai kaunselor, dia menggunakan teknik-teknik berkomunikasi dan sebagainya yang boleh digunakan dalam dia punya perniagaan. Betul tak Puan Rohani? Betul-betul. Ia sangat membantu kan. Jadi macam mana kita nak tackle bila kita kata komunikasi tu kan. Jadi macam mana kita nak bercakap dengan orang untuk meyakinkan orang dan sebagainya. Dan itu sangat penting. Jadi explore kesediaan mental tu perlu ada dalam konteks dan dalam konteks macam mana kita nak mencari pekerjaan yang mungkin luar daripada bidang kita dan sebagainya, dan perlu explore. Jadi masuk kat sini tak bolehlah kita anggap macam kalau kata kita dah terbiasa dengan kerja yang kita lakukan sebelum ni, jadi mungkin benda yang baru kita kena belajar dan sebagainya. Jadi di sini salah satu benda lah saya rasa kita kena ubah cara kita punya kehidupan. Saya juga kalau dulu saya ni very particular orangnya sangat orang kata sangat picky, nama cikgu kan, dia macam kalau student copy titik tu pun saya boleh tahu siapa dan sebagainya kan. Jadi saya sangat teliti lah maksudnya. Tetapi apabila dah banyak berkecimpung dalam humanitarian work, dah tengok keadaan orang macam mana ditimpa bencana dan sebagainya, simplicity sangat penting dalam hidup kita. Kita ambil perkaranya tak perlu orang kata complicated, macam contohlah kan barang banyak. Kalau dulu saya memang kalau pergi mana-mana tu nak beli tu nak beli ni kan. Tapi sekarang ni nak enjoy je. Enjoy the scene, enjoy keadaan tempat tu, enjoy makan dekat tempat tu kan. Dan sebagainya. Jadi kita punya cara kita, kehidupan kita tu pun perlu berubah. Dan mengikut keperluan semasa dan sebagainya. Kita doakan supaya kita boleh menikmati kehidupan itu semula, insya-Allah. Saya rasa semua ingin kehidupan yang lebih better in future, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Cik Syarimah atas perkongsian. Saya rasa sangat menarik in terms of EQ management, emosi, psikologi. Saya rasa banyak hadirin yang ada sekarang bersama kita hari ini di sini dan juga di FB dapat ambil manfaat daripada apa perkongsian Cik Syarimah tadi. Jadi sebelum kita end session ni, saya ada few key points daripada kita punya sesi ni yang kalau boleh saya ingatkan kepada hadirin semua daripada perkongsian daripada Cik Syarimah. Kita gunalah sumber yang ada sebaik-baiknya. Komunikasi itu amat penting. Betul tak Cik Syarimah? Komunikasi dalam keluarga, komunikasi bersama orang sekeliling, dan nyatakan dengan betul apa yang kita perlukan, sebab orang tidak boleh guess, tidak boleh tahu apa sebenarnya bermain dalam fikiran kita. Persediaan mental tu sangat penting. Sebagaimana kita bersedia untuk bencana, persediaan untuk menghadapi situasi-situasi yang kita mungkin tak boleh nak agak, tu sangat penting. Sediakan payung sebelum hujan lah basically. Stigma dalam merujuk kepada pakar psikologi ataupun when you need help, negatif stigma tu kita perlu tolak ke belakang sebab ia membantu kita sebenarnya. Siapa lagi yang boleh membantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan saya rasa paling penting adalah mengurus ekspektasi. Jadi yang ada ekspektasi itu kita. Jadi kitalah yang kena urus ekspektasi kita. However high kita nak atau however low we can reach. So the only person yang boleh urus ekspektasi itu kita adalah kita juga. Dan bila kita communicate ekspektasi kita dengan orang yang sekeliling kita, saya rasa ia akan lebih banyak membantu dari segi mental well-being kita. So dengan itu saya nak semua kalau boleh kita beri tepukan kepada Cik Syarimah atas perkongsian sangat menarik hari ini. Terima kasih Cik Syarimah daripada kami. InsyaAllah kita terima kasih kepada pihak penganjur. So saya harap adalah sedikit manfaat daripada apa yang dikongsikan. So sekiranya ada apa-apa yang perlu dan sebagainya boleh kontak saya teruslah ya. Terima kasih. Terima kasih Cik Syarimah. Okey. Kita beralih kepada sesi seterusnya, insya-Allah kita bersama seorang usahawan yang berjaya daripada negeri Kedah, Puan Wan Rohani binti Wan Majid.
pengarah urusan Natural Well. Minta maaf kalau saya salah sebut. Minta maaf. Natural. Is it Betul, natural? Yes, natural. Okay. Because kita baca kita based on bacaan kan, minta maaf. Natural Sdn Bhd. Kita akan bercerita tentang peluang kerjaya, pendidikan atau pengalaman. Jadi bila saya dah bacakan biodata Puan tadi, saya nampak Puan pun pernah berkecimpung dalam bidang pekerjaan dan bukanlah maknanya graduate terus menjadi seorang usahawan. Jadi Puan ada both pengalaman lah menjadi pekerja yang bermajikan dan sekarang Puan adalah majikan. Jadi dua ekspektasi. Jadi tanpa melenggang masa, kita nak bersama dengan Puan untuk bercerita mengenai kehidupan Puan lah dari segi menjadi usahawan dan juga jadi majikan. Untuk para pendengar, siapa-siapa yang mempunyai soalan boleh boleh type di ruangan chat box ya. Jadi sambil-sambil tu saya akan juga ambil soalan daripada floor. So Puan merupakan salah satu usahawan yang banyak membantu JPW daripada aspek bimbingan perniagaan dan juga program kesukarelawan. Bolehkah Puan berkongsi tentang perjalanan perniagaan Puan sehingga wujudnya jenama natural ni? Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. First of all, saya nak ucapkan terima kasih sebab invite saya untuk Karnival Kerjaya dan Usahawan Wanita Peringkat Negeri Kedah tahun ni. Walaupun dalam talian, tapi dia punya excited tu sama macam kita bagi ucapan dekat depan audience kan. Okey, bila bercakap tentang pengalaman saya daripada dulu, macam mana saya boleh menumbuhkan natural ni sebenarnya, saya memang dilahirkan di Kedah, study di Kedah, semua di Kedah, maksudnya tak pernah keluar daripada Kedah ni kan, sampai orang cakap keluarlah, pergilah tengok tempat-tempat lain kan, tapi saya macam memang selesa di sini. So bila saya habis study, cita-cita saya adalah untuk menjadi lecturer. Memang daripada dulu cita-cita saya nak jadi lecturer. So saya dah tahu dah bila saya nak jadi lecturer, after saya habis je degree, saya mesti sambung master sebab hanya itu cara yang terbaik, cara yang cepat untuk saya mencapai saya punya cita-cita saya tu. So bila saya habis grad pada tahun 2011, saya terus sambung masters tahun 2011-12. Kemudian saya buat praktikal di Unitar dan alhamdulillah waktu tu saya lulus interview sebagai kaunselor profesional yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan terus diserap bekerja sebagai kaunselor juga lecturer dalam Unitar Alustar lah. So daripada situ bila saya dapat cita-cita saya sebagai seorang lecturer tu, bila saya menjalani kehidupan tu selama setahun sebagai lecturer, saya macam macam ni rupanya kerja sebagai lecturer kan, sebab before ni kita tak ada experience, kita tak ada pengalaman, kita macam seronok tengok kehidupan lecturer, kita pun nak jadi macam tu. Bila kita masuk, saya rasa macam macam ni, okey pagi pergi kelas dan saya sangat enjoy dengan environment. Cuma saya rasa macam ada something yang tak cukup dalam diri saya. Rasa macam mungkin tak ada kepuasan. Yelah kalau orang tanya kita kan macam kerja apa sekarang Wan? So kita macam sekarang mengajar dekat Unitar. Memanglah kita rasa macam something yang wow, something yang orang akan macam teruja dengan kita yang belum grad lagi tapi dah boleh mengajar dekat Unitar, macam rezeki tu datang awal, cita-cita kita tu tercapai. Tapi inside dalam diri saya rasa macam bukan ini yang kau cari, bukan kan. So daripada situlah saya rasa macam tapi saya start business ni daripada saya sambung masters tu. So saya rasa macam ada sedikit masa lebihan. So macam untuk mencari sebab waktu tu bisnes online ni belum lagi popular macam sekarang. Saya start bisnes online pada tahun 2010, which is saya bermula sebagai pembeli online dan biasalah kan bila kita dah bekerja, kita dah ada income sendiri, kita beli itu, beli ini. So dekat situ saya terlintas macam kenapa saya nak jadi pembeli kalau saya sendiri boleh menjadi
seller dekat situ. So daripada situlah saya start menjual tudung. Time saya sambung masters pun saya masih lagi buat bisnes. Pengajian master saya tu mostly income untuk bayar yuran, everything tu semua daripada income bisnes lah. So bila saya bekerja sebagai pensyarah, kehidupan saya dah mula busy, dah sibuk, jadual yang sangat pack sampai saya tak sempat nak fokus kepada bisnes. So daripada situ bisnes saya semakin slow, income semakin slow, saving pun dah macam tinggal dah nampak kosong kan kat situ kan. So saya rasa macam happy untuk jadi lecturer, tapi saya rasa saya akan lebih happy kalau saya jadi business woman. So daripada situ saya pun cakap dekat saya punya bos, boleh tak saya nak unpaid leave, sebab saya rasa macam betul tak apa yang saya buat sekarang, betul tak keputusan saya untuk resign dan fokus kepada bisnes sepenuhnya. So pada waktu tu saya cakap dekat bos, boleh tak saya nak unpaid leave, saya nak unpaid leave sebulan, saya nak ambil experience menjadi full time business online seller, and then kalau income saya okey, boleh menyara kehidupan saya waktu tu just ada satu kereta kancil dengan nak bayar bil telefon saja. So tak adalah komitmen tu terlalu tinggi kan. So saya selepas sebulan saya unpaid leave, saya memang duduk dekat rumah, saya buat betul-betul bisnes. Alhamdulillah saya nampak rezeki ni sebenarnya dia depends on macam mana you nak dapatkan benda tu, sebab sebagai seorang bisnes memang penat tipulah kalau cakap business owner tu tak penat, sebab kita buat macam-macam benda, kita kena multitasking daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Tapi bila kita punya usaha tu tak limit, income kita pun tak limit. So daripada situ saya bagi tahu dekat parents saya, alhamdulillah kebetulan parents saya pun memang businessman. So dia pun macam up to you as long as you happy, so buat je lah kan. So start daripada situ saya memang terus decide untuk berhenti kerja. Dan waktu tu saya belum ada produk sendiri, saya masih lagi mengambil produk orang jual. Waktu tu kita kan dekat dengan sempadan Thailand kan, so saya ambil produk daripada Hatnyai, daripada Danok, saya jual, memang best lah waktu tu. And then dah lama-lama tu bila kita rasa macam customer kita makin ramai, agent kita makin ramai, so kita pun luaskan lagi bisnes kita, sehinggalah saya ada produk sendiri dengan jenama Natural. Kita buat produk penjagaan kulit berasaskan beras lah, sebab kita kan sayang kedah kita kan. Okay. Puan punya apa ni namanya semangat kedah tu memang very high. Tapi suka bila Puan terangkan tadi tu, suka saya nampak Puan ni jelas dari segi career plan. Maksudnya daripada awal dah tahu sebenarnya nak jadi apa, nak buat apa. Maknanya forecasting tu agak very good lah dari segi forecasting. Maknanya daripada graduate tu Puan nak masuk career mana, apa yang Puan nak buat, dan maksudnya apa tu nak meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi, ambil masters and what not, you already know what you want, which is saya rasa satu yang boleh diambil oleh para pendengar juga, dan di mana kita set career path kita dengan jelas, maknanya kita dah tahu apa kita nak buat. Lepas tu saya suka juga bila Puan terangkan, bila Puan nampak ada potensi macam-macam tak puas kan dalam hidup, rasa nak beralih kepada bidang keusahawanan, you did tell your boss, di mana Puan dengan jujurnya Puan bagi tahu majikan bahawa saya nak mengambil unpaid leave, saya nak mencuba sesuatu yang baru. Jadi itu adalah saya rasa satu benda yang murni yang boleh dikongsikan juga dengan para pendengar, di mana tak ada masalah pun kalau misal kata nak beralih, tetapi jujur dengan majikan, sebab it will be easier saya rasa bila kita jujur, dan perjalanan kita akan jadi lebih mudah. Jadi Puan, pengalaman atau pendidikan dalam dunia perniagaan rasa utama dalam bidang perniagaan, betul ke? Kita nak minta pandangan Puan. Okey, sebenarnya bila Puan Iliana bercakap tentang kita berterus terang dengan bos tadi tu kan, dia simple je sebenarnya dalam hidup kita ni.
Bila kita nakkan something, sebenarnya kadang-kadang kejayaan kita tu bukan daripada diri kita. Jangan pandang yang apa yang kita ada sekarang ni adalah hasil 100% daripada kita. Kadang-kadang dia adalah doa orang, restu orang, parents kita, husband kita. So daripada situ, anything yang kita nak buat dalam seharian, tak kisahlah kita sebagai businessman ke, kita sebagai pekerja ke, ataupun apa saja urusan kita seharian, better kita berterus terang. Sebab bila kita bercakap berterus terang, orang lain akan mendoakan kita. Mana tahu usaha kita baru 20%, tapi disebabkan doa orang lain tu dimakbulkan, maka dapatlah apa yang kita nak tu kan. So bila bercakap tentang perlu tak ilmu bisnes dalam bisnes. Honestly, macam saya sendiri adalah background daripada psikologi. Saya memang tak ada background bisnes langsung. Cuma bila saya buka mata daripada kecil-kecil, bapa saya adalah businessman. So saya just nampak dia punya rutin harian. Saya tak tahu pun apa aktiviti harian yang dia buat. Yang saya tahu, pagi dia kena bekerja, malam dia balik bawa duit, itu je gambaran saya pada waktu tu. So saya tak tahu sebenarnya apa proses sebenarnya dalam bisnes. So bila saya terjun betul-betul, sebenarnya kita bila nak buat bisnes, tak semestinya kita kena ada ilmu bisnes. Tak kisah you ada ilmu apa pun, kalau you ada passion, you ada goals, you rasa macam something yang you nak, you ada matlamat, you akan boleh buat dengan syarat you tahu macam mana cara nak buat tu. Macam kita dah susun perjalanan tu, macam mana kita nak dapatkan satu-satu perkara tu, kita dah susun. And of course lah, along the way tu kita upgrade lah ilmu kita. Macam saya dulu memang tak ada langsung ilmu bisnes. Langgar dinding tu perkara biasa. Perkara biasa maksudnya kerugian, ditipu, itu adalah mainan biasa dalam bisnes. Kalau you takut, you tak payah bisnes lah macam tu. Sebab you akan menghadapi semua situasi tu. So tak semestinya you ada ilmu bisnes pun. Ada je yang ada ilmu bisnes, yang grad bisnes semua tapi tak buat bisnes kan. So saya nak mengajak semua orang yang melihat kita punya Carnival Kerjaya ni dalam online ni, business is something yang sangat fun kalau kita tahu macam mana cara untuk kita nak manage. Dia akan jadi something nightmares kalau kita tak tahu macam mana kita nak buat. So it depend pada you nak nampak gambaran tu fun ataupun you nak nampak gambaran tu nightmare. So of course lah kita nak something yang fun macam tu. Betul. Saya juga nak ambil soalan daripada chat box ya Puan, sambil-sambil itu. Ada satu soalan dia mengatakan tentang gender. How Puan mengatasi dari segi gender bias, especially kita tahu dalam dunia keusahawanan. Dunia keusahawanan kalau saya lihat sendiri banyak diterajui, especially di Malaysia banyak diterajui oleh wanita sebenarnya. However, dari segi saya rasa mungkin dari segi gender bias and whatnot ni mungkin kita boleh relate kan dari segi bila kita ke Puan akan menghadapi banyak kelulusan yang perempuan perlu hadapi and whatnot, dan di mana itu adalah banyaknya dunia lelaki juga. Jadi bagaimana Puan atasi perkara ini apabila berhadapan dengan gender, another gender, especially knowing that you are a woman. Macam mana Puan dari segi soalan itu? Faham, boleh. Okey, terima kasih untuk soalan daripada penonton. Sebenarnya kan bila bercakap tentang credibility lah seorang wanita dan seorang lelaki, bagi saya kita jangan compare daripada segi jantina. Biasanya dia tak ada apa-apa perbezaan pun sebenarnya. Lelaki ataupun perempuan boleh sama-sama berjaya kalau usaha both
adalah sama, so kejayaan tu adalah sama. Jangan melihat perempuan tak boleh buat itu, perempuan tak boleh buat ini. Yang selalu bercakap tak boleh buat itu, tak boleh buat ini tu bukan rules dalam bisnes. Itu adalah rules culture kita. Di mana culture kita ni, perempuan kena duduk di dapur, perempuan kena pergi pasar, perempuan ini je yang perempuan boleh buat. Okey, so list down pula perempuan tak boleh buat ini tak manis, macam tu. So itu adalah rules dalam budaya kita, bukannya rules dalam bisnes. Kalau kita tengok rules dalam bisnes, tak ada perbezaan pun. You jantina lelaki ke, perempuan ke, even you adalah half-half pun kan, kalau kan still boleh berjaya. So jangan rasa macam kecil, ataupun bila kita berjumpa dengan a group of lelaki, kalau kita ada professional dealing dan sebagainya, just be professional. Kita pakai topeng kita pada waktu tu. Contoh, saya sekarang ni, saya ada banyak topeng yang saya pakai setiap hari. Kalau saya keluar rumah, saya sebagai businesswoman. Kalau saya masuk ke rumah, saya adalah suri rumah, saya adalah wife. So, kalau saya balik kampung, saya balik jumpa parents, saya adalah seorang anak dan saya juga adalah seorang kakak dan adik. So, it's depend how you bawa diri you. Jangan campur adukkan. Tolong organisekan cara pemikiran kita supaya kita tahu sekarang saya berada depan PC saya ni adalah sebagai seorang panel untuk menerangkan tentang Carnival Kerjaya. So kita kena tahu siapa kita pada waktu dan ketika itu supaya mudah untuk kita bawa diri. Ya, memang betul apa yang Puan nyatakan, bahawa kita kena tengok situasi, lihat pada situasi dan gunakan situasi itu sebaik-baiknya. Dan di mana bila kita berhadapan dengan janda yang opposite janda, mungkin adalah lenggok bahasa dia, adalah lenggok cara dan etika untuk kita berhadapan, jadi supaya kita mudah untuk berurusan. Jadi ada satu soalan juga, dia bertanya tentang Puan sebagai majikan, bagaimana Puan menguruskan expectation terhadap seorang fresh graduate untuk di-hire sebagai pekerja, dan mungkin juga Puan boleh promosikan juga kalau mereka ingin menjadi sebahagian daripada tim Natural. Okey, terima kasih untuk soalan daripada penonton berkenaan dengan pengalaman macam mana dulu saya sebagai pekerja. Saya ada majikan dan sekarang saya sebagai majikan dan saya ada pekerja. So pada pendapat saya macam tadi juga, kita kena tahu siapa kita, apa kita punya job description kita. Maksudnya jangan macam sekarang, saya ada staff 4 orang full time dan semua adalah fresh grad. Sebab saya pernah ada pekerja yang tak grad dan ada juga pekerja yang sekarang memang saya pilih semua fully graduate lah. Sebab maksud saya dekat sini, cara pemikiran tak sama. So bila saya berurusan dengan fresh grad ni, saya faham kadang-kadang diorang tak ada experience. Sebab saya dulu pun sebagai pekerja, saya pun tak ada experience. Bila saya masuk dalam majikan sesuatu pekerjaan tu, saya rasa macam apa saya nak buat, especially kalau sebuah institusi tu tak ada satu job description yang sangat jelas. So kita pun blur, tak tahu nak buat apa. So daripada situlah, macam saya sendiri pun daripada pengalaman saya 10 tahun dalam bidang bisnes ni, kalau nak tanya kepada saya sebagai owner, saya tahu everything lah kan. Macam tentang bisnes saya tahu everything. Saya tahu everything, semuanya dalam kepala je. Tapi kita don't expect fresh graduate akan tahu apa yang kita tahu. Sebab kita dah 10 tahun melalui, kita dah 10 tahun mengalami pengalaman tu. Dan cara kita buat decision pun kadang-kadang lebih sharp daripada cara fresh grad ni buat decision. Sebab diorang kadang-kadang tak faham environment kerja tu. So as a majikan, kita kena briefing, kita kena bagi tahu, faham, okay, you punya job scope macam ni, you kena buat ini. So this is your checklist. So ini adalah kerja saya macam ni. So daripada situ, mungkin dia akan ambil masa. Macam saya sekarang, saya rasa ambil masa dalam 3 minggu, baru kita nampak jelas pemahaman, vision di mana kita nak bawa satu-satu company tu bersama kita punya
pekerja macam tu. So Okay. tak ada Betul. isu. Dari segi fresh graduate tadi Puan ada mention kan, dari segi fresh graduate mungkin saya boleh juga ambil apa yang Puan cakap tadi. Puan lebih suka kepada fresh graduate sebab mungkin atas sebab-sebab tersendiri sebagai seorang company owner, di mana Puan lihat potensi kepada fresh graduate, dan mungkin juga pada adik-adik yang baru graduate and whatnot, mungkin ada lebih baiknya kalau kita mengurus ekspektasi seperti yang kita punya panel sebelumnya, bermakna kalau kita bekerja di company yang tidaklah sebesar, maknanya kita akan lebih mengetahui tentang selok belok. Itulah pengalaman, dinamakan pengalaman, bukan sekadar untuk aim high untuk kerja di bigger company, but you maybe scope down in terms of apa yang you buat, tetapi di company kecil inilah kita akan nampak. Jadi pengalaman itulah yang akan membina kerjaya kita. Betul tak Puan? Jadi satu lagi soalan yang saya nampak di chatbox iaitu macam mana Puan menguruskan pandemik, which saya akan relate juga dengan soalan saya pada Puan. Setujukah Puan jika saya katakan ramai wanita yang mencuburi dunia keusahawanan hanya melihat kepada produk atau produk dan pemasaran, namun sebenarnya keusahawanan itu lebih daripada itu. Supply chain dalam perniagaan adalah perkara utama yang perlu dikuasai oleh usahawan bagi memastikan perniagaan yang mereka jalankan boleh menunjukkan trend peningkatan. Boleh. So saya menjawab dua dalam satu. So apa yang saya nak cakap ni nanti adalah dia punya jawapan dia dekat situ kan. Okey, bila bercakap tentang supply chain, produk, marketing dan juga macam mana saya menghadapi dalam tempoh pandemik COVID ni sebenarnya adalah satu benda yang macam Puan Syarimah cakap tadi, kita kena keep on adjust sebab saya rasa kalau saya duduk diam tanpa buat any action ataupun saya diam tanpa menukar saya punya business plan, saya rasa sekarang saya berada mungkin berjalan seorang-seorang bercakap di tepi jalan. That's why bila kita business dalam pandemik ni ada banyak benda yang kita nak tengok selain daripada produk dan pemasaran. Sebenarnya ada macam-macam lagi which is yang kita panggil sebagai supply chain lah dekat situ. So apa yang saya nak mention dekat sini, contohnya kalau yang baru sangat nak melibatkan diri dalam bisnes sekarang, saya sangat-sangat menggalakkan, tapi you kena study, you kena buat background check, you kena buat dulu some strategi macam mana untuk you nak pasarkan produk you. Kadang-kadang orang hanya nampak okey saya buat produk and then saya jualkan, dah settle dekat situ. Tapi dia bukan sekadar itu, dia lebih daripada itu sebenarnya. Kalau nak ikutkan buat produk, saya pun pandai masak, Puan Iliana pun pandai masak kan, semua orang pandai masak, tapi how kita sell benda tu orang tak nampak. How kita buat costing benda tu. Pernah ada yang saya pernah bimbing under JPW, bila diorang cakap saya buat produk, kita tengok produk dia cantik ni, tanya-tanya harga macam terlalu murah. Bila kira-kira costing, dah jadi loss dekat situ. So sebenarnya untuk buat bisnes dalam tempoh pandemik ni ada banyak benda yang kita perlu titik beratkan, especially daripada segi produk tu sendiri. Kita tengok daripada segi packaging. Macam sekarang ni kan saya lebih advise kepada semua business owner yang baru nak buat bisnes, buatlah satu produk yang boleh dipost. Tak kisahlah apa barang sekalipun, you kena create produk tu supaya mudah untuk sampai ke customer. Janganlah nak ambil Kedah je, kita kenalah sampai Johor, KL, semua kan. Kita kena world Puan, world. Yes, global. Kita kena world. Semangat tu world. Walaupun kita start daripada dapur, tapi kita punya cita-cita tu mesti world kan. So daripada situ, contohlah macam kebanyakannya orang, dia buat produk dulu, baru dia tengok macam mana nak jual. Tapi bagi saya dalam tempoh pandemik ni, tolonglah create produk tu. Maksudnya kita buat strategi dulu, susun daripada segi harga, bahan, packaging, kita punya supplier semua. Dah dapat satu produk yang kita rasa macam menguntungkan, barulah kita
buat masak-masak terus perkenalkan, oh harga pun belum tahu, posting belum kira. So benda-benda itulah akan buat kita limit. Dan sekarang ni orang takut untuk nak jual mahal. Sorry to say lah kan. Kadang-kadang kita jual mahal tu bukan kita nak untung, tapi kita nak bisnes kita tu berjalan dengan lebih laju. Mana tahu tiba-tiba kita buat nasi ayam contohnya, benda tu jadi viral, jadi laju. Sedangkan sebelum ni kita masak seorang je dalam satu periuk. Tiba-tiba bila jadi viral, nak kena expand kawah, nak kena masak dalam periuk yang sangat besar. Tapi kalau kita ambil untung yang sikit, macam mana kita nak expand benda tu? So dia akan jadi macam berbalik, oh tak boleh besarkan bisnes, tak boleh nak hire orang. Sedangkan kita tahu sekarang ni ramai sangat yang kehilangan pekerja. So saya sebagai seorang business owner, saya rasa macam tanggungjawab saya adalah untuk bukan sahaja expand business, tapi saya kena juga expand daripada segi human resource dalam company, which is kita bantu orang yang tak ada pendapatan sekarang. Macam sekarang kita buka agent kan kepada semua orang suri rumah yang stay at home semua untuk sama-sama buat income dengan natural. So berbalik kepada supply chain tadi, macam saya cakap tadi, dia bukan sekadar produk dan marketing, tapi dia lebih daripada itu. Dan kadang-kadang orang takut nak jual mahal. Tak apa, kalau takut nak jual mahal, okey. Cuma kita jual harga biasa, tapi kita kena pandai untuk mencari bahan yang lebih murah. Maksudnya supplier yang boleh menawarkan harga yang rendah. Janganlah pergi beli dekat pasar raya. Kalau kita nak buat bisnes, of course lah kita ada strategi untuk pergi cari pemborong. So dekat situ sebagai seorang bisnes di waktu pandemik ni, saya rasa sangat-sangat memerlukan kreativiti yang tinggi, strategi yang sangat-sangat padu dan tolong adjust. Maksudnya kita dah plan, contoh saya dah plan elok-elok dah bulan ni, tiba-tiba begini pula SOP-nya, begini pula kerajaan announce macam ni. So kita kena cepat, laju dan sentiasa kena pandai manage. Yes. Ya, betul. Manage lah. Apa ni nama dia, ada juga soalan mengenai macam mana untuk menetapkan harga jualan yang menarik. Jadi kalau saya boleh relate juga dengan semalam punya sesi panel yang mana yang berkecimpung dalam keusahawanan, saya rasa saya suka highlight the word homework. Homework itu sangat penting, study itu sangat penting. Jadi saya rasa untuk menjawab juga soalan jualan ni adalah homework, di mana you nak letak setting barang you, di mana adakah perlu tinggi ataukah perlu rendah, depending on where you want to place your branding lah, betul tak Puan? Dan tadi Puan ada kongsikan dalam keadaan ini kita perlu sentiasa adjust. Benda ni sentiasa adjust. There's no point kita nak meratap, kita kena adjust dan sentiasa, dan kita kena be agile lah. Jadi ini mungkin resepi-resepi yang daripada bidang keusahawanan, inilah perkara-perkara yang perlu ada untuk kita adaptasi dalam keadaan semasa. Jadi kerana tidak banyak masa, saya cuba menggabungkan dua soalan terakhir kita, iaitu cabang dalam berkejaya, memilih untuk menjadi usahawan, bekerja dengan majikan atau memilih mana-mana. Apakah pandangan Puan terhadap wanita yang tidak merasakan penjanaan pendapatan kendiri itu adalah penting? Mungkin disebabkan suami mampu untuk menanggung kehidupan, dan nasihat kepada wanita yang masih ragu-ragu untuk memilih kerjaya yang ada sehingga untuk memilih tidak berkejaya langsung. So mungkin saya dah gabungkan soalan ni, Puan. Okay, so saya menjawab dengan begitu pantas ya. So hopefully semua orang dapat catch up lah apa yang saya cakap. Okay, berkenaan dengan penentuan harga jualan ni, sebenarnya kita kena tengok segmen mana yang kita nak approach. It depend produk kita tu sesuai untuk segmen mana. Adakah untuk lower income, medium income ataupun high income. So daripada situ, that's why saya cakap kita kena buat homework. Betul tak? Kita kena tahu produk kita ni kita nak jual dekat siapa. So daripada situ, contoh kita nak grab high end punya segmen, walaupun isinya hanyalah nasi ayam, tapi kalau kita nak high end, kita nak letak harga yang lebih tinggi, mungkin packaging tu lebih special. Kita letak something macam wishing card. So orang yang terima tu, dia bukan hanya membeli nasi, dia beli perasaan, experience bila dia menerima packaging kita tu. So
itulah yang kita nak tekankan dalam harga jualan kita. First of course kita kena tahu kos, dan kata saya kos nasi ayam untuk kedai A, B, C, D semua boleh dikatakan lebih kurang average kan, tapi apa extra yang kita tawarkan supaya kita boleh jual dengan harga yang lebih, itu adalah something yang kita kena buat homework lah. First of all, untuk penentuan harga bagi saya adalah tentukan dulu segmen mana yang kita nak approach. Yang kedua, baru kita tengok apa yang kita nak lengkapkan dalam package tersebut. Janganlah pula kita buat set gift, hamper, kayangan tapi jual pada orang biasa. Itu dia tak kena lah. So nanti you akan rasa macam bisnes ni seronoknya dekat mana? Kak Wan cakap seronok, aku buat tak seronok. So nanti problem pula kan. So bila berbalik kepada soalan tadi berkenaan dengan pilihan Wanita berkejaya. Wanita berkejaya dan tidak berkejaya, dan ada setengah dia memikirkan tak payahlah buat apa-apa sebab dia dah rasa cukup dekat situ. So bagi saya sebagai seorang yang pernah bekerja dan sekarang bekerja sendiri, saya memilih bisnes bukan sebab saya desperate. Antara stigma yang kita nampak dekat luar sana adalah orang bisnes ni buat sebab apa? Sebab tu tak dapat interview kerja lah tu. Itu tak dapat kerja lah tu kan. Tu mesti dah menganggur lama dan buat bisnes lah sebagai last choice. Tapi kita kena tukar kita punya persepsi tu. Sebenarnya bisnes adalah satu career yang sama dengan career yang lain. Tak kisahlah, mungkin orang yang bekerja, dia masuk kerja 8 sampai 5. As a business owner, kami pun bekerja 8 jam sehari, cuma mungkinlah waktu bekerja kami tu lebih fleksibel. So jangan membezakan antara career yang you kena punch card tu atau kan tampil tu sebagai satu career dan bisnes ni bukan career. Sebenarnya bisnes adalah satu career yang kita kena faham dia adalah satu proses kerja. Macam orang yang bekerja di pejabat juga. Dan ada setengah orang yang rasa macam tak apalah, husband dah kerja besar, rumah dah besar, everything dah besar, duduk rumah, tak buat apa-apa. Dia berbalik kepada pilihan masing-masing. Kalau dia rasa dia selesa macam tu, maka teruskanlah macam tu. Sebab saya sebagai seorang kaunselor juga kan, kita tak boleh push orang. Walaupun saya seronok sangat buat bisnes, tapi tak semestinya saya boleh mengajak orang lain untuk experience benda yang sama, sebab mungkin daripada segi effort kita tak sama, passion kita tak sama. So pada mereka yang tidak bekerja, dia kena tanya dalam diri sendirilah. Ini adalah dia macam kita bercakap self-talk dengan diri kita sendiri. Adakah kita selesa dengan keadaan sekarang di mana kita rasa macam tak payah buat kerja, dah ada income, everything. Kalau diri kita cakap kita dah selesa, okey, proceed lah. Tapi kalau dalam diri kita masih ada lagi rasa tak puas hati, ada something cita-cita yang belum dicapai, ada benda yang kita nak impikan tapi kita tak boleh dapat. So kalau ada bisikan-bisikan macam tu, janganlah meneruskan macam tu. Kan? Sebab sekarang ni jangan ingat yang nak dapat income tu perlu keluar rumah. Sekarang ni, waktu dulu kan, bukanlah saya seronok ada COVID, tapi saya rasa macam dulu sebagai business owner, especially online seller macam saya ni, tak dipandang, serius tak dipandang. Macam orang pernah cakap dekat saya, bodohnya dia ni, dah elok-elok bekerja, resign, lepas tu nak jadi bisnes. So orang pandang bisnes tu macam satu pekerjaan yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat bawah. Tapi, contoh, lepas tu bila saya banyak work from home, walaupun saya ada office, tapi saya banyak work from home daripada dulu. Even belum ada pandemik pun saya memang selesa di rumah. So orang akan nampak macam, tu tak pergi kerja tu malas lah tu kan. Now sekarang bila semua orang kena work from home, baru kau tahu kan dekat rumah pun dekat rumah pun sebenarnya boleh je bekerja. So itu positifnya kami sebagai online seller ni sekarang, bila orang dah dapat menerima bisnes
macam tu. So kepada yang macam tadi Puan cakap nak bekerja tak bekerja tu, it depend. Kita kena tanya diri kita. Jangan copy orang, jangan tengok orang, jangan nak duplicate orang sebab kita unik, kita tak boleh nak jadi orang lain. So tanya diri sendiri. Kalau you happy dengan apa yang you buat sekarang, you dah rasa selesa, you okay, so go for it. Betul Puan. Nama dia sangat perkongsian yang saya baik, especially Puan berpengalaman dalam bidang kaunseling. Jadi dia ada motivasi di situ selain daripada dunia keusahawanan. Jadi masa dah tidak begitu tidak begitu banyak. Namun saya memang simpan satu poin yang Puan kongsikan tadi. Mengenai restu, saya memang sangat tertarik dengan the word restu dan sistem sokongan. Jadi saya rasa apa perkongsian daripada Puan ni, apa yang kita lakukan tu, restu adalah sangat penting dari segi siapa yang berada dengan kita, dengan ibu bapa kita, dengan suami kita dan mungkin dengan anak-anak juga. Mereka lah sistem sokongan yang akan menggerakkan ke mana kita pergi. Tanpa doa mereka mungkin kita hanya boleh mencapai 40%, tetapi kalau dengan doa dan iringan mereka mungkin lebih daripada itu kita boleh capai. Jadi saya harap para hadirin juga boleh mengambil aura ini untuk dari segi memilih kerjaya, sama ada kerjaya dalam bidang keusahawanan atau kerjaya dalam bidang permajikan. Semua kedua-duanya ada benefitnya insya-Allah. Dan juga sebagai satu perlindungan juga kepada kaum wanita, kalau boleh dengan izin sebab saya daripada Jabatan Perempuan Wanita, menjana pendapatan itu adalah sangat-sangat penting sekiranya berlaku apa-apa kepada pasangan dan sekiranya berlaku apa-apa kepada sistem perkahwinan kita itu sendiri. Jadi kalau kita adalah sedikit sekurang-kurangnya boleh membantu. Dan bagi mereka yang berminat dengan produk Natural Well, saya pasti boleh pergi ke website Natural Well dan mungkin boleh bekerja dengan Puan Wan dengan vast experience yang ada. So kita beri tepukan kepada Puan Wan. Terima kasih banyak atas perkongsian ini. InsyaAllah berjumpa lagi Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada moderator kita Puan Iliana binti Yusof dan ahli-ahli panel Cik Sharima Ruwaida binti Abbas dan Puan Wan Rohani binti Wan Majid. Saya percaya ramai di sini dah dapat manfaat daripada perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, demikianlah sudah sesi 3. Sesi 4 akan bermula sebentar lagi. Sementara itu, marilah kita tonton persembahan-persembahan multimedia khas daripada Jabatan Pembangunan Wanita, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Perkeso. Dipersilakan. Subang as Sub en route, 10,000 feet of plus 11 change en route, Kuala Redang departure, squawk 0332. Okay, clear to Subang, Sub en route.